Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak diucapkan oleh tuan pengisi acara yang berhormat Datuk Dr. Haji Anwar bin Rapai, Ahli Dewan Undangan Negeri kawasan N55 Nangka. Seterusnya juga tuan pengisi masjid, tuan imam, barisan tuan kuasa penggerak aktiviti masjid, pemimpin-pemimpin tempatan di semua peringkat yang berkesempatan hadir, dan seterusnya tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat malam ni dapat kita bersama-sama berada di dalam majlis ilmu yang mana Nabi sebut, barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan menganugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin, mudah-mudahan. Jangan lupa hashtag pergi syurga balik hari. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada malam ini tajuk yang telah dipilih adalah tentang berkorban apa saja. Bila sebut tentang korban ni, ada pelbagai maksud definisi korban. Kalau kita tengok maksud korban ni, yang pertamanya amalan. Sebab korban ni berasal pada kataan Arab qariba, tu membawa maksud menghampir, dekat, menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara membuat penyembelihan binatang ternakan, lembu, kerbau, kambing dan sebagainya pada 10 Zulhijjah dan juga 3 hari selepasnya, iaitu hari-hari tasyrik, dengan mengagihkan sebahagian daripada daging itu kepada fakir miskin, asnaf dan sebagainya. Begitu juga korban juga dikatakan sebagai persembahan haiwan kepada dewa-dewa tertentu pada setengah fahaman. Ada juga dikatakan melakukan kesanggupan melakukan sesuatu, kesanggupan melakukan sesuatu demi kebaktian dan kasih sayang kepada seorang, itu pun disebut korban juga. Itu yang kata berkorban apa saja. Pengorbanan dilakukan oleh seorang bapa untuk anaknya Sazali, kan? Tu kan cerita anakku Sazali, kebaktian demi kasih sayang dia kepada anak dia. Benar, orang yang menanggung penderitaan akibat sesuatu perbuatan, akhirnya dia juga yang menjadi korban. Dia kata macam tu kan. Dan begitu juga manusia yang kematian akibat daripada nahas, kemalangan, malapetaka dan sebagainya, itu juga disebut sebagai korban. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, kita nak cerita pasal korban Aidiladha, kita dah dengar gitu. Cuma malam ni kita nak cerita tentang berkorban apa saja dalam segenap aspek kehidupan kita, kan? Kalau kita tengok semalam memang betul, kan? 2 hari lepas dan semalam kita menyambut Aidiladha, sampailah ni sampai sekarang. Siang tadi pun masih ada, tadi pun lepas solat tadi pun imam terus saja bertakbir, kan, takbir raya, yang mana umat Islam menyambut Aidiladha ini bagi mengingati peristiwa besar. Sebenarnya pengorbanan tu satu hal, tapi yang paling kita kena faham kenapa agaknya pengorbanan itu diberikan kepada kita ni, kenapa agaknya. Kalau kita tengok Nabi Ibrahim diuji, suruh sembelih anak dia. Kenapa dikatakan susah untuk Nabi Ibrahim? Kenapa dikatakan sepatutnya itu satu ujian yang besar pada Nabi Ibrahim? Kenapa agaknya? Pada Nabi Ibrahim dia buat, dia taat, Nabi Ismail pun taat, tapi kenapa cerita tu sebenarnya susah nak dilakukan kalau orang yang lain? Kerana pertama, Nabi Ibrahim berkahwin bukan senang nak dapat anak. Berpuluh tahun kahwin, dapat anak nama Ismail. Itu pun tak dapat duduk sekali. Nabi Ibrahim menjelajah, berdakwah, tinggalkan anak dan isteri dia.
Akhirnya bila dah dapat duduk, dapat bersama-sama bermanja, baru nak rasa kasih sayang, tiba-tiba dapat perintah daripada Allah suruh sembelih anak dia untuk korban. So itu bukan satu perkara yang mudah. Nak beritahu, korban ni, berkorban ni sepatutnya bukan satu perkara yang senang. Contohlah, kita keluar duit, kita masuk duit dekat dalam tabung, kita masukkan RM1, RM1 yang tak ada masalah kat kita. Mungkin itu dianggap satu sedekah, tapi tidak cukup untuk jadi satu pengorbanan. Pengorbanan ni mesti terasa susah. Itu sebab dalam surah Ali Imran ayat 92, surah Ali Imran ayat 92, Allah Ta'ala beritahu apa? Belum sempurna kebajikan seorang mukmin selagi mana dia tidak menginfakkan sebahagian daripada harta yang dicintai. Untuk bukan sana. Jadi kalau masjid ni macam ni punya ramai lah, katalah seorang bagi RM10, RM5, RM1, sedekah satu malam sepatutnya dapat lebih kurang berapa? Lebih kurang berapa lah, kita anggarkan malam ni kita boleh dapat RM7,000 lah, contoh. Satu malam dapat RM7,000, tapi kalau malam-malam yang lain, kalau setakat dapat RM2,000 tu tak ada apa, sebab dah biasa RM7,000. Nampak tak? Jadi ujian tu mesti ada rasa susah dia tu dekat orang, kan? Itu sebab kita tengok kedua-dua insan hebat ni, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, kan, sanggup meletakkan perintah Allah tu melebihi kepentingan dan juga keinginan peribadi. Itu. Nak pergi semayang masjid macam ni punya cantik, kapet tebal, tapi disebabkan hujan, sejuk, sedap tidur ni. Tapi kita tinggalkan tempat tidur tu sebab nak datang semayang. Allah tahu, Allah maha mengetahui dalam hati kita susah betul nak tinggalkan katil ni. Nampak tak? Jadi itu satu bentuk pengorbanan. Nabi Ibrahim dan anaknya melaksanakan perintah Allah hanya untuk menzahirkan ketaatan dan keakuran sebagai hamba yang taat. Hidup kita dalam dunia ni, tuan-tuan dan puan sekalian, kena ada 5 perkara. Pertama, sabar. Sabar. Bila lah Samsul Debat ni nak sampai? Sabar. Aku tak rehat lagi tahu ni, tahu. Sampai pukul 9.30 pagi terus ke Kabung. Jalan darat lah tu. Tapi dulu yang paling best sekali waktu jalan Pen Borneo tu belum siap. Saya ikut jalan tu pergi ceramah di Seri Aman, daripada Kuching sampai dalam tengah hari tu, sampai dekat Masjid Seri Aman tu memang tinggal nak ceramah aja, nak buka puasa, bulan puasa. Berzikir sepanjang perjalanan. La ilaha illallah. Jalan Pen Borneo belum siap. La ilaha illallah. Apa jalan kau ikut? Ya Allah. Hui, Allah Ta'ala saja yang tahu betapa menderitanya dalam kereta masa tu. Ya, walaupun kereta tu kereta agak besar kan, tetapi terasa ya Allah. Sampai-sampai jadi Masjid Seri Aman, berbuka puasa, tahu dia bagi aku apa? Obor-obor. Obor-obor. Dekat mungkin orang sini okey lah, kau dah biasa makan. Samsul Debat tak biasa makan obor-obor. Saya pun rasa lah sikit. Bolehlah, tapi saya makan sikit aja. Lepas tu Ustaz, ni Ustaz, bubur pedas Sarawak Ustaz. Sampai isyak tak jumpa pedas dah. Tak pedas pun, namanya bubur pedas. Tak pedas. Tadi saya singgah ada satu kedai makan dekat Sari K, kedai makan, nasi ayam penyet, sambal lebih, tak pedas sambal. Saya kata boleh tak bawa keluar sambal yang pedas sikit? Oh itulah Ustaz, kita kena order dulu, sebab bukan semua orang boleh makan pedas ni. Faham? Dia keluar tak pedas lagi. Macam tu lah kan. Lepas tu jadi saya makan obor-obor tu sikit, bubur pedas Sarawak tu pun sikit.
Hai Ustaz, sikit aja makan. Saya memang buka puasa memang tak makan banyak. Ayatnya. Malam tu juga balik ikut jalan ni menyeksakan tu balik. Sampai dekat pasar satu aku balun mi kolok mangkuk merah 5 pinggan malam tu. Macam tu lah. Itu berkorban lah tu. Sebab susah kan. Macam tadi kan saya sampai bagus masjid ni, dia bawa saya berehat dulu. Saya dah jamak tadi semua siap, bawa masuk berehat dulu. Seorang tu je tanya, Ustaz nak minum apa-apa? Jangan tanya, hidang aja lagi. Kau tahu tak azab aku nak sampai sini? Hidang aja, tanya. Takkan saya nak kata boleh, takkan nak cakap macam tu. Saya kata tak apalah. Ya betul lah, air minuman dia bagi aku hari ni. Tapi tak apa, kita yakin selepas ceramah ni tentu ada sesuatu. Macam tu. Kan. Jadi bergurau itu tuan. Jadi akhirnya pengorbanan Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail ini diiktiraf sebagai nak membuktikan betapa bersabarnya. Itu sebab hidup kita yang pertama kena sabar. Sabar, suami isteri kena sabar. Hidup kita ni bukan drama. Bukan semua lelaki sama seperti Emir. Nampak tak? Orang perempuan gelak tak? Asal curang je lelaki. Mentang-mentang akan drama macam tu, perempuan itu. Yang baik Khalish, yang jahat Emir. Tunggu Samsul buat siapkan skrip buat drama terbaru, lelaki itu. Macam tu lah kan. Jadi sabar, hidup kena sabar. Tengok ni sekarang ni orang pergi umrah, orang pergi haji, tengok macam-macam, tiba-tiba hotelnya tak ada, tiba-tiba ni. Sabar, banyak-banyak ujian Allah bagi kat kita. Kalau pergi umrah sampai dekat airport, taklimat daripada syarikat travel, kita pergi umrah ni kena sabar, kita kena betulkan niat kita. Kerana betulkan niat kerana Allah, kadang-kadang dia tidak seperti mana yang kita rancangkan. Tu maknanya hotel kau bertukar. Dia dah cakap awal-awal, tandanya dah nampak di KLIA lagi dah nampak lah. Kan? Hati-hati ya. Hati-hati. Banyak sangat syarikat-syarikat hari ni yang mengambil kesempatan kepada jemaah. Cari syarikat-syarikat, cari orang yang betul nak pergi ni. Siapa yang nak pergi haji memang confirm kena sabar banyak-banyak. Orang ramai, mahal macam mana pun tetap ramai orang pergi tanah suci sekarang kan? Siapa yang belum daftar lagi nak pergi haji, kalau baru daftar hari ni, insya-Allah kalau tak ada apa-apa arah melintang, boleh pergi pada tahun 2148. 3 kali mati hidup tak boleh pergi lagi. Belum mati 3 kali kan. Itu perancangan manusia kan. Sabar, hidup kena sabar. Bak kata orang cantik dipandang bulan mengambang terang di awan. Kalau dah hidup namanya orang, takkan lagi daripada ujian dan dugaan. Tentu ada ujian. Tengok ni, nak dengar ceramah ni pun kena sabar kan? Bukan semua orang dapat tengok direct. Ada orang tu duduk belakang tiang. Kesian betul kan. Ada orang tu pula memang pilih belakang aja, manyam belakang aja, dengan harapan dia balik orang tak perasan. Macam tu kan. Iya, di semua ada pahala ni. Malaikat catat pahala kita duduk dalam majlis ilmu. Malaikat catat. Oi, setan datang tak? Datang juga. Setan dia kacau kita apa? Pertama dia letak tongkat macam ni je tangan dia tengok. Lepas tu yang tu syaitan dia cakap belakang, sedap je. Sebab apa? Sandar kat dinding. Contoh, jangan beralih ni, contoh je. Contoh. Tu nikmat.
Kan? Ada satu tiang tu dia punya je tiang. Satu lagi syaitan dia cabut dia apa? Dia sapu pula celak dekat mata. Tu yang ngantuk. Dekat rumah ayah nak tidur, dalam majlis ilmu tegak-tegak dia boleh tidur. Tapi ada tak ustaz-ustazah ajar doa hilang ngantuk tu? Doa hilang ngantuk. Doa hilang ngantuk tu senang je. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil lahil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca doa tu hilang ngantuk. Orang yang dengar ceramah mesti tegar. Dah habis ke? Wah, tegar dah belum. Tapi saya belum baca lagi, baru share je. Sabar banyak-banyak. Ujian sakit Tuhan bagi. Pernah satu ketika kalau kita tengok dalam kitab Mekah Syafatul Qulub daripada Imam Al-Ghazali, Allah Ta'ala bagi ujian kepada manusia. Kan? Ujian pada manusia ni supaya sabar. Sabar tu ada 3 jenis. Sabar yang pertama, sabar untuk taat perintah Allah. Bukan senang nak taat perintah Allah tau. Tengok waktu semayang bukannya banyak kali pun, 5 kali je sehari. Dalam banyak-banyak waktu salat, yang paling susah adalah waktu yang paling sikit rakaat dia. Bukan yang paling banyak. Yang paling sikit rakaatnya subuh, ramai orang terlepas. Nak pula Sarawak kan? Sebab subuh dia awal daripada Semenanjung. Sabah lagi awal. Bukan senang nak bangun awal. Yang bangun tu yang terpilih je. Ini yang bangun kadang bukan subuh gajah lah, subuh dinosaur. Dah pupus subuh tu baru nak subuh 5 minit sebelum zuhur. Subuh dia 5 minit sebelum zuhur. Buat dekat masjid lah tu. Allahu bismillah. Imam pun terkejut. Dekat-dekat nak azan terengah. Allahumma hdina fi man hadait. Siapa pula kunut tengah hari? Tu. Yang sabar untuk taat perintah Allah. Rupanya susah sembahyang tu. Bukannya susah apa. Nabi dulu berapa waktu mula-mula dapat waktu peristiwa Isra Mi'raj, diberitahu oleh Allah Ta'ala, aku fardukan kepadamu dan umatmu sembahyang 50 waktu. 50. Hui, tak jadi kerja kita 50 aja. Naik turun kurang 10, naik turun kurang 5, turun kurang 5. Daripada 50, 45, 40, 35, 30, 20. Lala sekali tinggal 5 waktu aja. Masa tinggal 5 waktu tu, Nabi Musa kata apa? Wahai Muhammad, kau pergilah naik balik minta dengan Allah Ta'ala kurangkan lagi. 5 ni pun tak terbuat umat kau. Kata Nabi Musa. 5 pun tak terbuat. Nabi kata apa? Aku dah tak ada muka, dah malu sangat dah, aku biarlah 5 lah. Itu pun ada yang cakap tu, Nabi patut kena naik sekali lagi dia. Itu akal kau tak nak semayang. Lagi satu apa yang susah tu, kena sabar tak perintah Allah pagi tu. Sebab azan pada waktu pagi tu kan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lepas tu kata, aduh, dah lah tidur sedap. Lepas tu sejuk pula, airnya sejuk, mimpi tengah sedap, macam-macam ujian. Baru nak pergi, abang seorang lagi pula tak jadi bangun. Contoh kan? Tu belum cerita dah nak pergi dah masjid, terdengar azan, tak jadi masuk dalam rumah lagi. Azan subuhnya menakutkan. Baru nak keluar rumah terdengar azan subuh. Bunyi apa tu? Kan, jangan pakai suara bass sangat. Kan. Masuk dalam rumah balik takut. Kan? Pagi-pagi subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subuh macam tu. Kalau maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Macam tu maghrib. Kalau subuh, hayya 'alas salah. Macam tu.
Maghrib, hayya 'alas shalah, dan tu adalah bunga dia. Sempatlah budak main bola tu lari balik nak sembahyang kan. Betul. Jadi makna kata kena sabar. Sabar taat perintah Allah. Kedua, sabar meninggalkan larangan Allah. Bukan senang. Benda yang Allah larang tu yang sedap buat kan. Mengumpat kan sedap makan daging saudara sendiri kan. Dia kalau mengumpat ni yang paling dahsyat sekali, lagi rendah volume dia, lagi sedap. Kau tahu tak? Tahu apa? Samsul depan. Tengok tu. Ada. Tadi saya lalu tadi, saya maafkan dah orang yang mengumpat saya tadi. Tingginya Samsul Debat ni set-set model memang tinggi. Macam mana model minyak cakapak betul lah tinggi. Lepas tu dah tengok-tengok dalam TV nampak tua, asam betul. Tak apa, saya maafkan. Mengumpat kadang-kadang tu sebab kalau kita tengok dalam kitab Mukasyafatul Qulub, penenang jiwa daripada Imam Al-Ghazali, satu perkara yang paling susah sekali nak cerita apa dia? Mengumpat dan juga ribah dan juga fitnah. Ribah dan fitnah ada satu tajuk. Fitnah kita cakap tentang orang lain yang dia tak buat, itu fitnah. Tapi kalau cakap benda yang memang ada pada dia, itu ribah, mengata, mengumpat. Yang mana kalau tuan punya badan dengar barang-barang kali dia kecil hati. Contohlah kita cakap, lah mana ada orang pakai tudung macam tu lagi dah. Orang pakai tudung-tudung yang macam-macam ni. Kita cakap tu dia tak dengar. Kalau dia dengar dia kecil hati tak? Kecil hati. Ribah namanya. Kan? Betul? Mana dia orang pakai tudung saji lagi dah? Tudung saji. Apa dia bawa lagi motor buruk tu? Dia kau tengok kopiahnya dah merah-merah, dah kepam, dah kotor, pakai lagi. Tengok ayat dia. Itu sebab elakkan bercakap benda-benda yang tak ada point. Buat apa? Buat menambah dosa je. Tengah mengumpat, kau tahu tak, si siapa tu kan tak sangka dia kena tangkap. You ke bila? Yang seorang lagi pula datang, yang seorang lagi dia tegur apa? Tak baik tau cakap-cakap pasal orang, jangan. Alah, macamlah kau tu baik sangat, dah kena marah. Nampak? Bukan senang, kena sabar. Memang aku ni tak baik, tapi anggaplah ini usaha aku nak jadi baik. Nampak? Dan yang ketiga, sabar. Tadi sabar untuk taat perintah Allah, terus sabar untuk meninggalkan larangan Allah, dan yang paling hebat sekali, sabar dalam menghadapi ujian dan dugaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita diuji, Allah Taala akan hantar dua malaikat. Contohnya Allah bagi ujian apa? Kejap minum lah, pahal lah, bismillah. Sedap betul air kosong sini. Allah uji apa? Allah uji dengan sakit misalnya. Allah bagi demam, Allah bagi tak sihat, Allah bagi batuk, Allah bagi pening kepala, Allah bagi influenza ABC, Allah bagi penyakit COVID-19. COVID-19 pun faham, COVID-19 tak faham. Allah bagi penyakit selsema, hidung tersumbat, bukan senang. Berapa orang yang hidung bila tidur hidung tersumbat, ada pusing sini, turun belah sini, pusing sini, turun belah sini, betul tak? Lepas tu, aduh hidung ni, marah siapa tu? Kita tak sedar bila kita merungut kepada yang bagi kita. Tambah air lagi. Terima kasih banyak. Kita merungut kepada siapa yang bagi? Allah bagi sakit tu kat kita. Jadi setiap kali Allah bagi ujian sakit pada kita, demam misalnya, Allah hantar dua malaikat. Kau pergi tengok sipulan-sipulan tu kata apa.
Tengok Samsul tu kata apa? Bila datang tengok, Allah, mungkin Allah bagi aku demam ni biar aku boleh rehat kot. Alhamdulillah. Macam tu. Maka malaikat pun balik report balik kepada Allah Ta'ala. Bukan Allah tak tahu, Allah maha mengetahui. Allah saja bagi kerja kat malaikat. Malaikat kata, ya Allah, lelaki ini dia cakap syukur Alhamdulillah dia sakit, dan dia yakin dia sakit tu sebab kau bagi dia supaya dia boleh rehat. Bila dia bersyukur, kata Allah, kalau dia bersyukur, andai kata dia mati akan kumasukkan dia ke dalam syurga, dan andai kata dia hidup, aku akan gantikan daging dan darahnya dengan daging dan darah yang baru. Macam tu lah. Tapi kalau kita jawab bila demam kan, aduh, kenapa hidup aku macam ni, mati lagi baik. Contoh, kita merungut. Maka bila kita merungut, malaikat lapor pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata apa? Suruhlah dia cari sembah Tuhan selain pada aku. Mana Allah tak ada pandang dah kita. Allah bagi ujian supaya kita ni sedar, ingat. Orang yang sakit biasa ingat Allah. Allah. Kan? Hari lain tak ada pula ingat Allah. Nampak tak? Jadi mana kata sabar. Yang kedua yang kena ada dalam hidup kita ni, syukur. Walaupun sikit syukur. Tapi kenapa manusia tak bersyukur? Kenapa manusia tak bersyukur? Allah Ta'ala sebut dalam surah Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah Ta'ala beritahu, kalau kamu syukur, aku akan lipat kali gandakan, tambahkan. Tapi kalau kamu kufur, azabku amatlah pedih. Tapi kenapa manusia tak bersyukur? Kenapa? Dan manusia yang paling beramai sekali tak bersyukur adalah perempuan. Oh, cik, ayat dia nak marah. Bukan perempuan sini, tempat lain. Lelaki perempuan sama. Sebab dalam Quran pun bagi tahu, sesungguhnya manusia itu dilahirkan sifatnya mengeluh, berkeluh kesah, lagi kikir. Manusia ni mengeluh aja hidup dia. Mengeluh dan kikir. Apa maksud kikir? Kedekut. Kadang-kadang yang teruk tu kedemut. Kedekut campur kemut. Kedemut. Duit tak nak keluar langsung, korban pun tak nak masuk. Duit ada tapi tak nak masuk, bagi alasan mahal lah sekarang. Berapa satu bahagian? Satu bahagian 1,000. Masya Allah. Binatang apa tu? Sembelih apa tu? Memang mahal kat sini. Lembu Oh, kerbau murah lagi kan? Sapi. Oh, kerbau lagi mahal. Kerbau lagi mahal. Oh, di Limbang kerbau murah lagi. Saya pergi Limbang hari tu, sampai dekat roundabout tu ada kerbau. Kan? 1,000 mana tahu. 1,000, mahal betul. Kita boleh cakap harga masuk korban mahal. Astro full package. Netflix bayar bulan-bulan. Top up internet setiap hari. Macam nak mati tak ada internet. Betul tak? Sedangkan duit tu, duit yang Astro full package tadi, kalau kita tolak bulan-bulan 200, sebulan 200, 5 bulan dah settle lah satu bahagian. Nampak tak? Nampak dari cerita tadi tu. Kita terlupa tu, berkira kita dengan Allah. Kan? Itu tak boleh, ini tak boleh. Mungut itu mahal betul. 1,000 dekat sana baru 300. Oh, dia kata macam tu. Manusia ni macam tu lah, berkeluh kesah lagi kikir. Mungut aja, ada je mungut. Lambat betul start ceramah ni. Lambat betul. Lama pula pengurusi ni berucap. Dia kata dia cakap lah, saya tak cakap, saya okey je. Kan? Nama Samsul Debat tu nama gelaran tau, bukan bin debat. Ada yang tanya dalam Facebook tu,
Kenapa nama ayah dia debat? La ilaha illallah, tanya pula dia. Kan? Sabar je orang ni. Jangan mongot, syukur. Kadang-kadang kenapalah macam ni, kita marah suami kita, abang ni susahlah hidup macam ni. I fed up tau. Nyampah aku. Orang semua bercuti pergi sana pergi sini, kita sibuk. Suami pun jawab, wahai isteriku, pemaisuri hatiku, biarpun kita bercuti di sibuk, yang penting aku sentiasa berada di sisimu. Macam tu. Apa guna kalau boleh berjalan jauh-jauh tapi suaminya tiada? Itulah, ni masalahnya. Pertama, manusia tak bersyukur. Kenapa? Manusia tak bersyukur. Pertama, sibuk tengok apa yang orang lain ada sampai terlupa apa yang kita ada. Seronoknya dia pakai kereta besar. Bilalah aku nak pakai kereta besar. Dapat kunci kereta besar, seronok. Tapi waktu bayar kali pertama dah tak seronok dah. Betul. Kenapalah aku buat hutang baru? Dah elok kereta dulu, dah nak habis bayar. Tengok. Tu dunia ini kesenangan yang memperdayakan. Ya. Mengungut aja. Bila nak tukar kereta baru? Tak perlu pun. Nak rumah baru, nak rumah baru. Rumah makin besar, orang makin tak ada. Dalam rumah tu bukan makin lama makin ramai. Anak seorang demi seorang keluar tinggalkan rumah. Seorang masuk asrama, seorang masuk universiti, masuk kolej. Lepas tu bila dah kahwin lagi tak nak duduk dengan kita. Sudahnya rumah kita ada 7 bilik. Orangnya kita berdua sahaja dengan isteri kita. Bergema rumah tu. Abang. Apa? Jom makan. Apa? Pekak ke? Fenomena akhir zaman, rumah makin besar, orang makin tak ada. Pakai jam tangan mahal tapi tak pernah tepat waktu. Melancung satu dunia, jiran sebelah rumah pun tak kenal. Air minuman semakin banyak jenis tapi air bersih makin tak ada. Air minuman banyak jenis, extra jos, tembici leci, kopi kai, kopi campur temikai, agaknya lah. Air minuman semakin banyak jenis, air bersih makin tak ada. Manusia semakin ramai, kemanusiaan semakin kurang. Pangkat semakin tinggi, kearifannya semakin teruk. Pangkat tinggi, bodohnya melantun. Bodoh betul-betul. Saya tak cakap orang sini, tempat lain. Rakan di media sosial semakin ramai, teman sejati makin tak ada. Tanya orang-orang lama, dia faham maksud teman sejati, kawan baik. Kalau kawan dia sakit, dia nangis. Kenapa kau tak beritahu aku kau sakit? Dah berapa lama kau sakit ni? Macam tu kawan baik. Kau nak pakai duit, cakap dengan aku. Kenapa kau tak cakap? Oh, itu baru teman sejati. Aku ni bukan kawan kau. Berapa banyak kau nak pakai? 2,000 je. 2,000. Nah, ambil 100. 100 saya boleh bagi pun. Tapi dia punya garang tu, sebab kawan punya pasal, daripada kawannya lagi. Nampak tak? Tu dia. Syukur. Biarlah kadang-kadang kita tengok suami kita tidur berdengkur, macam-macam cara. Ada bunyi mengunyah, nyam. Makan apa orang tua ni lah.
Ada bunyi ngasah gigi, krik krik, tajam gigi ni Kang. Yang seorang tu memang daripada kecil duduk tepi pelabuhan, bunyi cerai berdengkur, bunyi sombong kapal. Esok bininya tanya, bang malam tadi berapa banyak pelabuhan singgah? Kadang kena belajar syukur. Biarlah rumah kita kecil, rumah dia besar, syukur. Sebab waktu tak ada orang, sunyinya sama. Biarlah kereta dia kereta import mewah, kereta kita ni kereta biasa-biasa je, Pro 2 Azia. Syukur sebab waktu servis murah. Kereta import ni ingat servis murah ke? Selamat datang, dia selamat datang 1,000 dah. Belum musik kereta lagi dah ada 1,000. Syukur. Mana? Biarlah baju kita ketat, tu tandanya kita cukup makan. Mana? Banyaknya nak kemas kat rumah ni, syukurlah tu tandanya kita ada rumah. Banyaknya baju nak lipat, syukurlah tu tandanya kita ada pakaian. Baju ni baru tempah tahun lepas, dah ketat tak muat, tu tanda cukup makan. Biarlah isteri kita ni gemar berletih. Orang perempuan memang itu hobi jadi rumah, berceramah walaupun tak ada tajuk. Syukur, jangan murah. Kenapalah isteri aku ni banyak cakap? Syukurlah. Orang perempuan ni kalau banyak cakap, okey, itu tandanya dia ada di rumah. Dia bukannya berpeleseran di tempat yang tak tentu arah ni. Syukur. Nampak. Orang perempuan dia berletih paling lama pun 4 minit aja paling lama. Dia dah penat kan, dia minum air. Lepas tu dia sambung balik. Dia tak tahan tu. Seorang tidur di rumah, jangan merungut suami tidur berdengkur. Syukurlah sekurang-kurangnya dia tidur di sebelah kita dan bukan di sebelah orang lain. Itu jawapan malam ni. Kadang betul orang lelaki ni kalau dia penat bunyi dia lain. Dia ada satu tahap tu, dia dengar dia sampai dekat chorus tu, climax tu dia macam tercekik sikit. Orang perempuan pun langsung letakkan hidung, hidup lagi tak? Hidup lagi, hidup. Itu jarang dapat tu, sekali-sekala je boleh dapat. Syukur. Kurang-kurangnya dia tidur di sebelah kita, bukan di sebelah orang lain. Yang ketiga, percaya pada hikmah. Allah bagi ujian, Allah suruh kita berkorban, kita buat pengorbanan dalam hidup kita. Percaya pada hikmah, ada benda lain Tuhan nak ganti untuk kita. Allah bagi kita susah, tiba-tiba berniaga tak jadi, hampir bankrupt. Rupa-rupanya salah satu hikmah, Allah nak suruh kita usaha lagi satu. Yang kedua, Allah tunjukkan dengan kita waktu kita susah, siapa yang datang tolong kita. Itu yang penting. Jadi kita kena belajar bersyukur, percaya pada hikmah. Tanam tabu di tepi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup percaya pada hikmah, selaut garam terasa tawar. Yang keempat, redha dengan apa juga yang Tuhan berikan kepada kita. Kerana kita yakin redha itu ganjarannya adalah pahala, dan Allah akan gantikan dengan sesuatu yang lebih baik lagi. Dan yang kelima, ikhlas. Apa maksud ikhlas? Membuat sesuatu tanpa mengharapkan balasan, ganjaran. Wa imma, perkataan terima kasih pun tidak diharapkan.
Faham tu? Tu sebabnya tuan-tuan dan puan sekalian, orang kita gemar pula cakap aku tolong dia ikhlas, tapi dia terima kasih pun tidak. Mana tak ikhlas lah tu. Tu sebabnya kalau kita buat tu kena ikhlas. Ikhlas untuk memudahkan kita. Tuan-tuan dan puan sekalian, berkorban ni ada satu perkara yang kita kena buat. Kita kena buat berkorban. Saya nak petik surah As-Saff ayat 10, 11, 12 dan 13. Dalam surah As-Saff ayat yang ke-10 Allah bagi tahu, wahai orang-orang yang beriman, mahukah aku tunjukkan sesuatu perniagaan yang menguntungkan, yang boleh menyelamatkan kamu dari azab seksa yang tidak terperi sakit ni? Surah As-Saff ayat 10. Ayat 11, iaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya, serta kamu berjuang membela dan menegakkan agama Allah dengan dua perkara, harta benda dan diri kamu. Maknanya duit kita keluarkan di jalan Allah. Duit kita pastikan kita usahakan di jalan Allah. Jangan fikir buat benda-benda. Kadang-kadang tu sebab ada orang cakap, bila orang tegur kau ni duit engkau kenapa, lebih baik kau buat macam ni, buat macam ni. Suka hati aku lah duit aku, kau apa sibuk? Salah. Syukurlah ada orang tegur kita. Daripada kau habiskan macam ni, baik kau bawa pergi umrah. Orang tegur kita. Contoh. Jadi makna kata dalam hal ini dia beritahu diri sendiri dan harta benda. Diri sendiri jaga perangai, jangan tamak, jangan sombong, jangan dengki. Kemudian ayat yang ke-11, kamu beriman kepada Allah dan Rasul, berjuang membela menegakkan agama Allah dengan harta benda diri kamu, yang demikian itulah lebih baik bagi kamu jika kamu hendak mengetahui hakikat sebenarnya. Ayat 12, apakah lagi? Apakah keuntungannya? Allah akan mengampunkan dosa-dosa kamu, memasukkan kamu ke dalam taman-taman yang mengalir di bawahnya beberapa sungai, serta ditempatkan kamu di tempat-tempat tinggal yang baik di dalam syurga. Tu balasan dia. Yang pertama, Allah ampunkan dosa-dosa. Melainkan ada kat sini berani, alhamdulillah Ustaz, setakat bulan 6, bulan 7 ni belum ada dosa lagi. Tolong angkat tangan. Yang angkat tangan tu pun berdosa dah, sebab tak sedar diri. Kita ada dosa tak? Ada dosa, mesti ada. Takkan kita tak ada dosa? Mesti ada dosa. Tak banyak sikit, tak sikit banyak. Kemudian dalam surah As-Saff ayat ke-12, Allah akan mengampunkan dosa, masukkan kamu dalam syurga mengalir bawahnya beberapa sungai, serta ditempatkan kamu di tempat tinggal yang baik dalam syurga Adnin. Ayat yang ke-13, dan ada lagi limpah kurnia yang kamu suka, iaitu pertolongan daripada Allah, yang mana Allah juga memberi kemenangan yang cepat masa berlakunya. Dan sampaikanlah berita menggembirakan itu kepada orang-orang yang beriman. Makna orang yang percaya je yang akan buat. Orang yang tak percaya, contoh, dia tak masuk korban. Macam mana? Dalam satu hadis Nabi sebut, barang siapa yang diberikan kelapangan, yakni kemampuan untuk melaksanakan korban, tetapi dia tidak melakukannya, maka usahlah dia hampir ke tempat solat kami. Itu dalam satu hadis Nabi sebut. Maknanya Nabi nak bagi penekanan, suruh kita sertai korban. Jadi makna kata kalau kita berjuang bela agama Allah dengan harta benda dan diri sendiri, kita dah faham ada 4 kelebihan Allah Ta'ala akan bagi. Pertama, keampunan dosa-dosa. Kedua, syurga Adnin yang mana di bawahnya mengalir sungai-sungai. Yang ketiga, Allah akan beri pertolongan kepada kita. Dan yang keempat, Allah akan berikan kemenangan, kejayaan yang mana cepat masa berlakunya. Takkan Allah Ta'ala tipu? Dan begitu juga kalau kita tengok, sebagai apa kita melihat pada hari ini, bila kita buat sesuatu ni, berkorban yang kita buat. Contoh, orang perempuan sanggup berhenti kerja sebab nak jaga suami di rumah, jaga anak suami di rumah. Percaya cakap saya, besar pahalanya. Yang ramai hari ni lelaki paksa bini dia pergi kerja. Kau kerja, mana cukup duit kat rumah ni? Dia paksa isterinya kerja, dia tak kerja. Nampak tak? Itu sebabnya penting
Yang kita nak kejar ni kebahagiaan kat mana? Kebahagiaan di mana? Saya teringat saya ceramah dekat Masjid Kuala Pilah. Ada satu masjid di Kuala Pilah, Negeri Sembilan. Saya ceramah maulud masa tu, saya tanya, "Makcik, apa maksud selawat, makcik? Makcik, apa maksud selawat?" Menyaut seorang makcik tu, nak ceramah lah, tanya pula. Dia marah pula. Dah sound berceramah tu. Tadi nasib baik tak ada yang apa. Kalau kita tengok dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-20, Allah bagi tahu apa? Allah bagi tahu sesiapa yang mengejar keberuntungan akhirat, nescaya kami akan tambahkan keberuntungannya itu. Namun barang siapa yang mengejar keberuntungan dunia, nescaya kami akan berikan sebahagian saja daripada keuntungan dunia itu, dan takkan ada satu bahagian pun untuknya di akhirat kelak. Lebih baik kejar dunia, kejar akhirat, dunia pun dapat, daripada kejar dunia dapat sikit, akhirat langsung tak dapat apa-apa. Contohlah, saya bagi contoh paling senang, korban. Apa keuntungan dunia masuk korban? Pun cerita kan? Apa keuntungan dunia orang yang masuk korban? Dan betul atau tidak, tengok balik dekat senarai nama yang buat korban tu. Tengok balik. Betul atau tidak, sebahagian besar nama-nama tu adalah ulang tahun-tahun dulu punya. Orang yang sama juga bagi. Betul tak? Betul. Tak jawab pun aku tahu betul. Sebab dia dah rasa kelazatannya berinfak di jalan Allah. Allah akan ganti lagi. Allah akan ganti lagi. Allah akan ganti lagi. Itu sebabnya, apa keuntungan dunia? Korban. Kalau yang untung dunia pun orang yang ada ke bawah dengan lembu. Sebab dia jual, dia dapat hasil. Kita ni tak dapat hasil. Di dunia ni tak dapat. Kita bayar 7,000, 8,000, 1,000 satu bahagian. Kita bayar. Kesanggupan kita sendiri, rela hati kita, insya-Allah Allah berkati kehidupan kita. Kan? Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, dalam hidup kita ni perlu berkorban. Tu sebab Piramli kata, berkorban apa sahaja, harta ataupun nyawa, itulah kasih mesra, sejati dan mulia. Kenapa? Sebab nak lambangkan kasih sayang kita, kita berkorban. Buat yang terbaik. Seorang ibu tahan tak makan, yang penting biar anak dia makan. Betul tak? Itu contoh keberkatan yang ada. Keberkatan yang ada. Hidup dalam dunia ini sementara sifatnya, apatah lagi yang ada dalam dunia. Jadi jangan kita leka. Selagi mana boleh berkorban, keluarkan duit untuk jalan Allah, kita buat. Ganjarannya Allah Ta'ala dah sebut dalam surah As-Saff ayat 10, 11, 12 dan 13. Saya ingat saya dalam satu surah Az-Zumar ayat 53, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu. Salah pula, bukan tu ayat dia. Bukan tu ayat dia. Kejap, nak ingat balik. Dah lupa dah ayat tu. Malam ni boleh lupa sebab air kosong rasanya lah. Sekejap, bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyallazi, betul. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hamba, qul ya ibadiyallazina asrafu, yang melampaui batas, ala anfusihim, atas diri mereka sendiri. Kita melampaui batas ni, kita sendiri yang buat. Akhir-akhir ni saya tengok ramai orang bergaduh tentang isu nak wujudkan satu lagi jantina. Kan? Tak, rupanya ada lelaki, ada perempuan, ada satu lagi tu lewan. Peremaki. Macam tu lah nama, macam tu lah. Dia bayangkan melampau. Dah elok-elok lahir senapang, kenapa nak buang senapang? Macam tu. Tak pening kepala. Macam tu lah.
Ramai yang melampaui batas hari ni. Kalau pukul tu sampai mati, rotan anak sampai mati, budak kecil dekat tadika tu boleh hentak-hentak kepala. Ya Allah, pusat asuhan tak boleh sabar dengan budak kecil. Kita katalah budak kot, macam tu lah dia hari ni, melampaui batas atas diri mereka sendiri. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Allah Ta'ala beritahu, jangan berputus asa dengan rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sungguhnya Allah nak ampunkan dosa-dosa kesemuanya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu sebab hidup kita ni kena ingat, kita ni banyak buat salah, banyak buat dosa. Tapi bukan cakap tuan-tuan dan perempuan, termasuk yang bercakap ni sama je. Kadang-kadang tadi si tegur kosong, berdosa dah sebab tuan rumah terasa hati. Kan kadang-kadang saya gurau je tapi orang terasa. Kadang-kadang ada netizen kutuk-kutuk, dia tak tahu, dia marah-marah saya tu, dia tak tahu tu Samsul lain. Contohlah kan. Tapi saya maafkan. Itu sebab hidup kita ni kena sabar banyak-banyak. Sabar banyak-banyak. Ujian dan dugaan akan datang, berkorban. Kita nak senang, kita nak kaya, kita nak mudah hidup, tapi modal tak nak keluar. Mana ada orang berjaya tapi tak keluar modal? Cakap dengan saya, tak ada. Paling tidak modal tenaga. Benar. Suami isteri, tanyalah ayah dan bonda ni, dulu susah nak besarkan anak, susah. Bukan macam hari ni semua dah ada. Dulu mana ada? Dulu masjid ni kayu punya dulu. Kalau sujud Hami Allah liman hamdah, Allah jatuhlah seorang ke bawah. Dulu. Sekarang tengok, punya cantik dia, dengan ukiran dia. Tengok tak boleh tengok sini, tengok dekat sana, dekat skrin. Ada TV lah. Asyik betul. Tu belum cerita tu lampu tu, macam tu, ukiran dia. Kapet ni, ya Allah, kalau sujud terbenam muka. Dengar cara pun lain, azannya lain, imamnya lain. Nampak? Apa lagi yang kita nak? Orang dulu-dulu susah, berkorban ni, ikat perut. Dulu mak ayah kita pergi kerja jalan kaki je, berbatu-batu. Hari ni naik kereta pun pemalas pergi kerja. Dulu nak pergi sekolah jalan kaki berbatu-batu, kasut sangkut dekat tengkuk. Betul tak ayah anda tu? Kasut dia sangkut dekat tengkuk jalan, biar kaki dia rosak, jangan kasut tu. Dulu sekolah semua jauh-jauh, sekarang sekolah depan muka pun tak pergi. Depan rumah aja sekolah, sini sekolah, sana sekolah, sini sekolah, sini sekolah. Termasuk sekolah memandu pun ada. Allahu Akbar, mudah betul hidup hari ni. Tapi itulah dia, kita kena syukur. Itu sebab kejar keberuntungan akhirat, jangan kejar keuntungan dunia. Kita akan rugi. Kesenangan di dunia ni adalah kesenangan yang memperdayakan. Tipu-tipuan belaka, tipu-tipuan belaka. Beli rumah besar, kita rasa seronok. Tak lama tu ada rumah lagi besar pada rumah kita. Beli kereta baru, jangan risau, nanti akan ada kereta baru lagi, jenis yang sama, jenama sama, tapi model yang paling baru. Beli handphone, telefon dahsyat, tiba-tiba tak sampai 24 jam keluar jenis yang sama, lagi baru lagi hebat, lagi canggih. Kita hantar mesej, sekejap lagi sampai. Orang tu hantar mesej semalam dah sampai. Hebat betul dia. Macam mana dia buat tu? Nampak tak? Canggih. Tetapi ingatlah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hidup di dunia ini sementara sifatnya, apatah lagi yang ada di dalam dunia.
Maka selagi mana kita boleh berkorban, laksanakanlah. Selagi mana kita berkorban demi agama yang kita cintai, maka kita buatlah, tuan-tuan dan puan sekalian. Boleh sumbang duit, bagi duit. Boleh bagi tenaga, bagi tenaga. Hari tu kalau tak mampu masuk korban satu bahagian, ambil satu ekor. Lagi banyak pula. Tak mampu satu ekor, tak mampu satu bahagian, pergi tengok lembu tu, tengok sapi tu, pandang mata dia. Tak boleh juga, tolong lapah daging. Tak boleh lapah daging, tolong timbangkan daging tu. Tak boleh tak? Tolong packing daging. Tak boleh tak? Hantar pergi rumah jiran-jiran yang ada. Tak boleh tak? Tak boleh tak? Beratur ambil bahagian kau baliklah. Payah sangat. Kan? Buat ikut kemampuan kita. Macam contoh malam ni, apa aku boleh berkorban dengannya, apa aku boleh bantu. Kan? Sedekahkan makanan dekat masjid, sebab malam ni yang datang ramai ni. Sedekah. Kadang-kadang kita terlupa nak tanya, penceramah tu suka makan apa? Kan? Asyik-asyik ikut selera pengurusi masjid aja. Contoh. Samsul debat ni tak susah pun, dia okey je. Kan apa? Selawat, apa? Selawat. Saya tak kisah pun, mikolog okey je. Laksa Sarawak Pattaya, macam ni. Terbayang pula aku dah. Iya. Tapi saya bersyukurlah dengan apa yang ada, kan? Jadi apa daripada tadi bunyi telefon dah habis apa? Kan? Macam itulah tuan-tuan dan puan sekalian, hidup kita ni kita manfaatkanlah. Jadilah manusia yang boleh bagi manfaat pada orang lain. Khairun nas anfa'hum linnas. Sebaik-baik manusia maksud memberi manfaat pada orang lain. Seorang ayah berkorban tenaga sebab keluarga dia. Seorang ibu berkorbankan tenaga dia untuk demi beri kasih sayang pada anak-anak dan keluarga dia. Seorang anak berkorbanlah untuk bahagiakan mak ayah kita, insya-Allah. Bila masing-masing melakukan pengorbanan, insya-Allah berbahagialah hidup kita di dunia dan di akhirat hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya faham cara tenungan mata tu, saya faham. Kalau macam ni pandang tak berubah tu, saya faham seolah-olah ada suara menyatakan tak tahu nak berhenti ke. Saya faham. Kalau dia dah duduk macam ni tu, step-step awal nak tidur dah tu. Tapi jangan risau, saya faham kehendak audiens saya. Sebab kadang-kadang ceramah tak lama sangat, yang lama tu ambil gambar. Tu masalah tu. Kan? Kadang-kadang tak padan dengan tua, ambil gambar. Ya aku tengok teruk betul. Samsul debat pun buat macam ni. Dia buat mini love. Saya terkejut saya. Kan? Tak apalah tuan-tuan dan puan-puan, Jadi apa pun rasanya cukuplah sekadar itu. Berkorban apa sahaja demi agama. Nanti tengok balik surah As-Saff ayat 10, 11, 12, 13. Kalau Allah Ta'ala beritahu kita tak percaya, macam mana hidup kita? Kita kata kita beriman pada Allah, kepada Rasul, kepada kitab, kan? Pada hari kiamat, qada dan qadar, malaikat tadi, tapi kita tak buat, seolah-olah kita tak yakin. Dalam Quran Allah Ta'ala ada beritahu, surah As-Saff 10, 11, 12, 13. Maka selagi boleh buatlah tuan-tuan. Berkorbanlah demi agama, demi untuk kelangsungan martabat agama kita ni, kita buat sedekah, korban. Tak mampu buat sikit, buatlah ikut kemampuan kita. Nampak tabung, tak mampu bagi RM1, bagi RM1,000. Nampak isteri kita berkorban sikit apa? Nah, ambil duit belanja, pergi kuliah doha. Suruh isteri pergi kuliah doha. Suruh isteri pergi kelas mengaji Quran. Bagi duit belanja dekat anak. Nah, pergi dekat masjid, dekat masjid mana tu dia buat program, kanak-kanak sekolah rendah datang solat berjemaah subuh di masjid, dapat duit belanja RM3 di sekolah.
Ayahnya bising, pergi. Ayahnya tak pergi. Lepas tu satu masjid lagi pula buat apa? Kempen siapa yang dapat sembahyang subuh berjemaah di masjid 40 hari berturut-turut tanpa gagal, tanpa putus, maka layak untuk cabutan bertuah, menang skuter. Ada 10 pemenang. Hadiah ditaja oleh YB Dun Kawasan. Macam tu saja bagi idea. Okey, jadi tuan-tuan dan puan sekalian, rasanya cukup sekadar itu. Bab kata